Trump mengetatkan kawalan sebelum Piala Dunia dan pihak kiri menjadi panik kerana keselamatan acara sukan terbesar di dunia itu telah menjadi perebutan antara undang-undang dan kekacauan. Pada 3 Jun 2026, hanya beberapa hari sebelum sepak mula di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri telah diletakkan di tengah-tengah satu pendengaran yang sengit di Senat Amerika. Mark Wayne Mullen, ketua jabatan tersebut, telah ditekan oleh Senator Demokrat mengenai peranan ICE di stadium-stadium. Kubaan itu adalah untuk menjual kepada dunia imej kegagalan sebelum perlawanan pertama. Tetapi apa yang muncul adalah sesuatu yang lain. Trump mahu stadium dilindungi, lapangan terbang dikawal, sempadan diawasi dan penjenayah tanpa zon selesa. Apa yang pihak kiri mahu sembunyikan? Kenapa ICE begitu menakutkan? Kenapa mereka cuba menjadikan isu keselamatan sebagai skandal? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tanpa meleret, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Pendengaran itu berlangsung di Washington dalam satu perbincangan mengenai bajet, imigresen dan keselamatan. Demokrat datang dengan sasaran yang jelas terhadap Mullen untuk menolak idea bahawa kehadiran ICE di Piala Dunia akan menjauhkan pelawat asing dan mencemarkan kejohanan itu. Cuma, kerajaan Trump sedang menganggap Piala Dunia sebagai operasi nasional, bukan sebagai pesta tanpa perlindungan. Acara itu akan bermula pada 11 Jun 2026. Akan ada perlawanan di 16 bandar di Amerika Utara dengan 11 lokasi di Amerika Syarikat. Ini bermakna lapangan terbang yang sesak, hotel penuh, delegasi antarabangsa, penyokong yang bergerak ke sana sini, protes dan risiko jenayah terancang mengambil kesempatan daripada kekeliruan. Mullen telah menjelaskan dalam temu bual dengan CBS bahawa ICE akan terlibat dalam struktur keselamatan Piala Dunia, tetapi bukan dengan misi untuk membuat tangkapan besar-besaran. Ucapannya ringkas. Agensi itu tidak akan menanggalkan pakaian seragam undang-undang hanya kerana ada stadium dan kamera antarabangsa. Jika ada penjenayah, penipuan, pemerdagangan atau ancaman, para ejen tetap dibenarkan untuk bertindak. Pihak kiri mengambil ayat ini dan cuba menjadikannya sebagai ancaman terhadap penyokong. Jika seorang ejen menemui ancaman dalam perjalanan ke perlawanan, adakah dia harus bertindak atau pura-pura tidak nampak supaya tidak mengganggu aktivis? Senat telah menjadi pentas bagi pertikaian ini kerana Bandar Perlindungan cuba mengehadkan kerjasama dengan pihak berkuasa persekutuan, immigration. Kerajaan Trump bertindak balas dengan ancaman yang berat. Jika kerajaan tempatan mengganggu pelaksanaan undang-undang, pemprosesan penerbangan antarabangsa di kawasan tersebut mungkin akan dipertimbangkan. Pihak kiri menyebutnya sebagai kekacauan. Tetapi logik Trump adalah tekanan institusi. Sebuah bandar tidak boleh mahu manfaat menerima aliran antarabangsa, pelancongan, wang dan infrastruktur persekutuan sambil cuba menghalang pihak berkuasa negara yang bertanggungjawab ke atas sempadan dan immigration. Ketegangan semakin memuncak kerana Los Angeles, salah satu tuan rumah di Amerika Syarikat, menerima jaminan tempatan bahawa tidak akan ada penguatkuasaan immigration sivil semasa perlawanan dan acara Piala Dunia. Maklumat ini digunakan untuk menenangkan sebahagian daripada orang ramai. Tetapi walaupun di sana pihak berkuasa mengakui kehadiran persekutuan dalam keselamatan umum dan bahawa situasi itu boleh berubah, Los Angeles juga akan mengadakan perlawanan Iran dengan komuniti Iran yang besar dan risiko protes. Maksudnya, tiada Piala Dunia yang dilindungi hanya dengan niat baik. Terdapat operasi keselamatan dengan risiko yang nyata dan Trump tahu bahawa sebarang kegagalan akan digunakan terhadap Amerika Syarikat. Di sinilah Trump membalikkan keadaan. Keselamatan bukanlah pertandingan populariti. Keselamatan ialah mencegah masalah daripada muncul apabila sudah terlambat. Pihak kiri juga cuba mencampurkan Piala Dunia dengan krisis lain untuk menggambarkan kerajaan seolah-olah di luar kawalan. Mereka menyebut protes dan kebakaran, pusat tahanan, kes yang melibatkan pendatang, kenyataan daripada Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan keputusan mahkamah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan daripada Mullen satu ayat yang kelihatan seperti ketidakpatuhan. Dia menjawab dengan mengatakan bahawa dia akan melaksanakan undang-undang dan mempertahankan perlembagaan. Ini meresahkan Demokrat kerana mereka mahu Mahkamah Bawahan, Datuk Bandar dan Gabenor di Bandar Perlindungan menghalang keseluruhan dasar persekutuan. Krisis ini mendapat satu lapisan antarabangsa dengan tekanan terhadap FIFA. Persekutuan Norway menyokong aduan etika terhadap Gianni Infantino kerana anugerah keamanan yang diberikan kepada Donald Trump semasa undian Piala Dunia.
Hujahnya ialah FIFA telah melanggar neutraliti politik. Tetapi pergerakan ini menunjukkan bagaimana Piala Dunia telah menjadi medan menentang Trump sebelum perlawanan pertama bermula. Apabila Presiden Amerika itu diiktiraf, mereka mengadu tentang politisasi. Apabila kerajaan Amerika memperketatkan keselamatan, mereka mengadu tentang intimidasi. Apabila ejen persekutuan terlibat dalam perancangan, mereka mengadu tentang ketakutan. Ukuran sebenar bukanlah bola sepak. Ukuran sebenar adalah untuk melemahkan Trump di hadapan dunia. Piala Dunia 1994 di Amerika Syarikat berlangsung dalam suasana global yang berbeza sebelum serangan 11 September, sebelum adanya drone murah dan sebelum perang digital. Piala Dunia 2026 adalah berbeza. Ia akan menjadi lebih besar, lebih meluas, lebih mahal dan lebih terdedah. Acara sukan besar kini bukan sekadar upacara dan siaran televisyen sahaja. Ia telah menjadi operasi keselamatan, perisikan, kawalan aliran, pemeriksaan dokumen, pertahanan terhadap drone dan koordinasi antara kerajaan persekutuan, negeri dan bandar. Negara-negara lain sudah memahami perkara ini. Jerman telah memperketat kawalan sempadan semasa Euro 2024. Dan mereka menggunakan Frontex untuk pemeriksaan dan pengesanan penipuan dokumen. Perancis menempatkan puluhan ribu anggota polis dan tentera untuk melindungi sukan Paris dengan penghadang dan kawalan akses yang ketat. Qatar menyediakan struktur lengkap untuk Piala Dunia 2022 dengan latihan dan perancangan untuk orang ramai. Apabila negara-negara ini melakukannya, mereka memanggilnya persiapan. Apabila Trump melakukannya, pihak kiri memanggilnya ancaman. Trump tidak berpura-pura bahawa Piala Dunia berlangsung di dunia yang sempurna. Dia melihat kejohanan itu sebagai pentas untuk Amerika Syarikat dan juga sebagai ujian kedaulatan. Trump mahu menunjukkan bahawa menerima dunia tidak bermakna melepaskan kawalan. Inilah kerajaan meletakkan keselamatan di tengah-tengah perbincangan, sementara pihak kiri cuba menjual disiplin sebagai panik. Saya Milson Hafiz, seorang pakar antarabangsa dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.